Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seterusnya kita akan masuk kepada siri yang ke-18, iaitu hari ini kita akan lihat tajuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an sebagai tokoh pendidik generasi Muslim. Muallimah ar-rijal wal ajyal, tokoh pendidik generasi Muslim, ya. Jadi disebutkan bahawa kita akan lihat di sini bagaimana peranan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dalam menyampaikan, mengembangkan, menyebarkan ilmunya kepada para sahabat dan tabi'in. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hidup selama hampir 50 tahun setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah hampir 9 tahun hidup beliau bersama sebagai isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian besar waktu itu diluangkan dengan mempelajari dua sumber penting petunjuk Allah, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghafal Al-Quran. Salah seorang daripadanya ialah Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di samping Ummu Salamah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha. Seperti Hafsah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha juga mempunyai salinan Al-Quran yang ditulis setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahawa setelah bahawa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertebaran ke seluruh dunia untuk melaksanakan kewajipan dakwah dan menyampaikan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan sahaja berada di Mekah, Madinah, bahkan berada di Taif, Bahrain, Yaman, Syam, Mesir, Kufah, Basrah, bahkan sampai ke negara-negara lain, ya, sampai ke negara yang lebih jauh daripada itu lagi. Dan pada masa itu pusat Khalifah Islam dipindah dari Madinah ke Kufah pada zaman Sayyidina Ali, zaman Khulafaur Rasyidin, dan seterusnya ke Damsyik pada zaman Umayyah, di mana pemindahan pemerintah ini di satu tempat ke tempat lain tidaklah menggoncangkan wibawa keilmuan dan semangat jiwa menuntut ilmu di kalangan umat Islam. Malah kota Madinah Al-Munawwarah masih menjadi lokasi dan pusat daripada banyak madrasah agama yang diawasi langsung oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Zaid bin Sabit. Maknanya pusat pengajian ilmu masih berada di Madinah yang di bawah pengawasan Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum. Namun madrasah terbesar yang pernah ada di Madinah waktu itu ialah salah satunya dari sudut Masjid Nabawi yang dekat dengan bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menempel rapat dengan tempat tinggal isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Madrasah ini menjadi tempat belajar dan memberi fatwa dan pusat bagi pencinta ilmu dan spiritual kaum muslimin, mukminin. Semua penuntut ilmu pengetahuan menghadapkan wajahnya ke madrasah ini. Inilah madrasah pertama dalam Islam yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah pemikiran Islam. Dan guru madrasah ini tidak ada lain selain daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
Beliaulah menjadi guru pertama selepas guru kepada madrasah ulung yang madrasah pertama, madrasah pemikiran pertama dalam dunia Islam ini. Orang dari kalangan kerabat dan mahram, lelaki dan perempuan diajak bergabung untuk dididik dan diajar di biliknya. Adapun orang-orang lain yang bukan kerabat dan bukan mahramnya, diajar dari bilik hijab. Mereka duduk di hadapan Aisyah radhiyallahu anha dan dihalangi oleh tirau di Masjid Nabawi, di mana Sayyidah Aisyah menjadi guru mengajar para sahabat pada masa itu. Dan sebagaimana yang kita tahu bahawa Urwah bin Zubair menegaskan Aisyah radhiyallahu an disebutkan layak menjadi muallimatur rijal, sebagai guru kepada kepada kaum lelaki dan wanita, sebagaimana dinobatkan oleh penulis kontemporari Muhammad Ali Kutub, kerana ilmunya yang paling mendalam melebihi para sahabat radhiyallahu an yang lain, sampai kedudukan yang mulia sebagai ummul mukminin. Ramai dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW dan pengikut mereka menimba ilmu pengetahuan daripada Aisyah radhiyallahu an, daripada Abu Musa al-Ash'ari. Dan Abu Musa al-Ash'ari pernah berkata, sekiranya dalam kalangan sahabat Rasulullah SAW menghadapi kemuskilan, maka akan kami bawa permasalahan tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Urwah bin Zubair Az-Zubair menegaskan bahawa Aisyah radhiyallahu an bukan sahaja arif dalam bidang fiqh, bahkan juga dalam bidang tib dan syair. Tib kita dah bincang semalam dalam episod yang lepas. Di samping itu, ramai dari kalangan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam turut merujuk kepada Aisyah radhiyallahu an berkenaan masalah perwarisan harta, atau kita sebut sebagai ilmu faraid. Masalah ilmu faraid ini memerlukan kemahiran tinggi dalam bidang matematik. Para ulama menganggap Aisyah radhiyallahu an sebagai salah seorang ahli fuqaha Islam terawal selain pada Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Ibnu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bukan sahaja memiliki ketinggian ilmu pengetahuan, bahkan turut memainkan peranan penting dalam proses pendidikan dan pembentukan masyarakat ketika itu. Sebagai guru, beliau memiliki lisan yang jelas dan menarik hati, serta kelancaran bertutur, kata Aisyah, kelancaran bertutur semasa menyampaikan ilmu. Aisyah menggambarkannya dengan begitu tinggi. Tutur kata Aisyah radhiyallahu an digambarkan dengan begitu tinggi oleh Al-Ahnaf. Aku pernah mendengar ucapan daripada Abu Bakar dan Umar dan daripada Uthman dan Ali karramallahu dan Ali radhiyallahu anhum serta para khulafa hingga ke hari ini. Tapi belum pernah aku mendengar ucapan yang lebih indah dan lebih menarik hati dari mulut seorang wanita yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan bahawa manusia dari segenap pelosok tanah Arab telah pergi menemui Aisyah radhiyallahu anha untuk belajar ilmu yang dimilikinya. Dikatakan lebih ramai bilangan wanita daripada lelaki yang datang untuk menuntut ilmu daripada beliau. Di samping menjelaskan kemiskinan orang ramai, Aisyah radhiyallahu anha turut mengambil anak-anak kecil, ada di kalangan mereka yatim piatu, untuk dibesarkan dan dilatih di bawah bimbingannya sendiri. Di samping itu juga terdapat saudara-saudara beliau yang mendapat bimbingan yang sama. Dengan demikian, Aisyah radhiyallahu anha dijadikan sekolah dan sebuah institusi pengajian. Maknanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga mengambil anak-anak kecil daripada kalangan anak yatim untuk dia besar dan dilatih, dibimbing dengan pengajian, dibimbing, diberi ilmu, disekolahkan dengan pembiayaan beliau sendiri. Begitulah mulianya hati Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Cintakan ilmu, cintakan anak-anak yatim dan anak-anak yang lain. Beliau didik dengan penuh kasih sayang supaya mereka ini menjadi orang yang alim dan ulama. Ada dari kalangan anak didikan Aisyah radhiyallahu anha yang cemerlang di bawah pimpinan beliau.
Sudah disebut sebelum ini tentang saudara lelaki beliau Urwah bin Az-Zubair, salah seorang perawi hadis terkemuka. Yang ini adalah saudara lelaki dia, Urwah bin Az-Zubair. Di antara pelajar wanita didikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ialah Amrah binti Abdurrahman. Amrah dianggap sebagai ulama oleh para ulama sebagai seorang perawi hadis yang thiqah, yang boleh dipercayai, dan dikatakan bertindak sebagai setiausaha Aisyah radhiyallahu anha dalam menerima dan menjawab surat-surat yang diterima oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya ni PA dia, ya. Amrah ni adalah PA dia dan setiausaha dia. Peranan Aisyah radhiyallahu anha dalam menggerakkan proses pendidikan terutamanya bagi kaum wanita sepatutnya dijadikan contoh ikutan. Karena kita muslimat hari ini seharusnya berusaha mengikut jejak Aisyah radhiyallahu anha, mendidik para wanita yang di luar sekarang yang mendahagakan ilmu, mendidik mereka dengan didikan Islam untuk mengenal Allah dan Rasul dan berakhlak dengan wanita solehah. Bukan hanya kita memperjuangkan isu-isu kebebasan, itu bukan perjuangan kita, ya. Bukan hanya kita semata-mata mencari keuangan, kan, bisnes, tetapi juga kita ada tanggungjawab untuk mendidik wanita di luar untuk menjadi wanita solehah. Kisah hidup Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah membuktikan bahawa wanita mampu menguasai bidang keilmuan dan setanding dengan lelaki mampu mendidik para ilmuwan dan pakar dalam berbagai bidang. Wanita yang kaya dengan pekerti tinggi. Aisyah ni adalah seorang yang berakhlak mulia, lemah lembut, sopan santun, dan juga telah membawa kebahagiaan dan ketenangan hati kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha seorang bukan sahaja graduan mana-mana universiti, bahkan masa itu belum wujud, tetapi beliau adalah graduan daripada didikan seorang Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih hebat daripada universiti yang ada sekarang. Dia daripada Rasul pilihan Allah. Inilah dia graduan seorang Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih hebat dan berkesan daripada pendidikan di universiti-universiti yang ada sekarang. Kerana ia dididik dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan contoh daripada seorang Rasul yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Aisyah ni begitu bijak. Bila ditanya bagaimana, ada sahabat datang jumpa beliau, nak tanya perangai Nabi macam mana makannya, macam mana kehidupannya di sana sini, tidurnya, sebagainya. Aisyah ni seorang bijak, dia tak cerita detail begitu. Dia cerita kana khuluquhu Al-Quran. Satu je sebut, akhlak dia, akhlak Al-Quran. Kau tengok Al-Quran, itulah akhlak Rasulullah SAW. Di situ bijaknya Aisyah radhiyallahu anha menjawab soalan para sahabat. Ucapan beliau menjadi bahan kajian dalam bidang sastra, fatwa syariah yang belum dikeluarkan, yang beliau keluarkan dikaji di institusi perundangan. Diteliti oleh mahasiswa dan pendidik dalam mengkaji sejarah Islam sejak 1000 tahun yang lalu. Sifat ketakwaan dan ketaatan Aisyah radhiyallahu an kepada Allah dapat dilihat dengan kehidupan sederhana dan zuhud, hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi prinsip sepanjang hidupnya. Beliau setia sehingga akhir hayatnya dengan pilihannya memilih Allah dan Rasul tanpa berbelah bagi sejak turunnya surah Al-Ahzab ayat 28 hingga 29. Surah ini memberi ruang kepada isteri Nabi untuk memilih Allah dan Rasul atau memilih kemewahan. Adik Aisyah bersama isteri Ummahatul Mukminin yang lain bersama-sama setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup sederhana bersama Allah dan Rasul, memilih akhirat lebih daripada kemewahan dunia. Itu yang perlu kita contoh. Apapun kita bidang kehidupan kita, letaklah akhirat itu sebagai matlamat hidup kita. Jadi kita beradablah dengan Allah dan Rasul dengan meletakkan nilai hidup kita adalah kepada Allah, kepada Al-Quran dan hadis.
Aisyah dipilih oleh Allah untuk menyaksikan saat akhir kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kita akan bincang kemudian akhir. Dan disebutkan selepas Khadijah, Fatimah Az-Zahra, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu an, Fatimah Zahra, Aisyah radhiyallahu an dianggap sebagai wanita terbaik dalam Islam. Dari sudut keteguhan peribadi, beliau menjadi seorang pakar dalam setiap bidang pengetahuan dalam masyarakat. Beliau juga adalah insan yang kuat, yang mahir dalam berbagai bidang ilmu, dalam fiqh, tauhid, dalam bidang syariat, dalam bidang tafsir, dalam bidang sejarah, perundangan dan sebagainya. Beliau berpeluang membetulkan tanggapan tentang kedudukannya sebagai wanita paling dihormati sewaktu hayatnya dengan menjadi guru kepada umat manusia sepanjang zaman. Beliau kembali ke rahmatullah dalam bulan Ramadan pada tahun ke-58 Hijrah atas permintaan Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Jasadnya disemadikan di kuburan Al-Baqi' di Madinah Al-Munawwarah dalam kalangan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sahabat pendengar semua masih ingat apakah kata-kata Aisyah di saat akhir beliau nak meninggal. Satu kata-kata keramat yang perlu kita hayati dan kita jadikan kita ikut supaya kita menjadi seorang yang tawadhu', seorang yang wara', seorang yang tidak besar diri. Apakah kata-kata beliau? Itu teka. Siapa boleh jawab? Sila PM Ustazah. Ya. Siapa yang ikuti kuliah awal-awal tu ada disebut. Aisyah mengatakan, aku apa? Dia minta, aku tidak apa. Ya. Itu menjadi suatu orang panggil suatu yang dikagungi oleh ulama. Itu kemuncak tawaduk Aisyah radhiyallahu anha yang perlu juga ada pada kita. Janganlah besar diri kita ni, tak ada apa kita sebenarnya. Ya, orang yang besar diri itu adalah bukan di kalangan orang Islam sebenarnya. Tak ada apa kita ini kerdil. Yang besar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasanya itulah saja, ya. Setakat itu saja, insya-Allah dalam siri akan datang kita akan masuk kepada tajuk iaitu mengenai ilmu. Saya rasa sudah habis mengenai ilmu. Nak cerita sejarah tu ada sedikitlah, tapi rasanya tidak perlu sebab kita ambil nak cerita bab kemahiran dia Aisyah dalam bidang sejarah dan sebagainya. Rasa kita tak akan bincangkanlah di topik ini kerana kita tumpu kepada tajuk-tajuk yang besar. Dan ada sedikitlah disebutkan di sini bahawa Aisyah juga mahir dalam bidang sastra. Sastra dengan kata-kata yang indah, pemilihan gaya kata yang menarik, berbicara dengan orang, tak ada seorang pun yang mendengar perkataan Aisyah kecuali terpesona kerana keindahan dan kefasihannya. Seorang muridnya Musa bin Ibnu Talhah berkata, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih fasih daripada Aisyah. Ayat dia bersastra, ayat dia begitu indah. Meskipun riwayat Aisyah mencapai ribuan, para muhaddisin sepakat bahawa hadis yang dihafal dengan lafaz aslinya sangatlah sedikit. Yang penting jika kita amati dan hayati suatu riwayat dari Aisyah akan kita temukan bahawa kalimahnya meniupkan suatu ruh baru di bidang ilmu hadis. Iaitu dengan menyebut bahawa dengan setiap Rasulullah melihat ra'yu, beliau melihatnya sebagai cahaya subuh. Yang maknanya kata-katanya yang digunakan dalam hadis itu dengan begitu indah. Ketika menceritakan kesulitan yang dihadapi oleh Nabi saat menerima wahyu, Aisyah menuturkan, ketika wahyu diturunkan, beliau mengambilnya seperti beliau mengambil suatu tempat yang sulit pada hari yang dingin, keringat menitis dari tubuh bak mutiara. Itu antara kata-kata sastra dia. Ya, bermakna di sini dia nak gambarkan betapa sukarnya
Nabi menerima sesuatu wahyu, iaitu sebagai suatu tempat yang sulit pada hari yang dingin, keringat menitis dan tubuh bak mutiara bersinar indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasanya itulah saja aku qauli haza. Kita tutup dengan tasbih kafarah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.